Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu untuk program tuition online Perlis Mengaji di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya Cikgu Sharifah Aziah, Guru Cemerlang Sains dari Sekolah Kebangsaan Sena Perlis untuk slot Sains UPSR. So hari ini fokus kita adalah bagaimana kita mengenal dan memahami soalan-soalan kebat untuk sains kertas 1 dan kertas 2. Okey, cakupan konteks UPSR, soalan UPSR dia merangkumi kesemua topik-topik sains KSSR yang telah kamu pelajari sejak kamu berada di tahun 1 hinggalah ke tahun 6. Pembahagian soalannya mengikut domain, iaitu untuk kertas 1 kita ada 3 domain. Pengetahuan, iaitu apa yang kamu tahu, kefahaman ataupun pemahaman, apa yang kamu faham, serta kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, yang hanya mengandungi konstruk aplikasi sahaja. Manakala untuk kertas 2, dia ada 4 domain ya. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman, seterusnya kemahiran berfikir aras tinggi dan juga kemahiran proses sains. Dan untuk kebat ni, kemahiran berfikir aras tinggi, dia ada 4 konstruk. Pertama adalah kebat aplikasi. Yang kedua menganalisis, yang ketiga menilai dan seterusnya kebat yang tertinggi sekali ialah kemahiran mencipta. Jadi kita lihat konstruk sains kertas 2 UPSR 2019. Okey, konstruk ni, pembahagian konstruk ni dia tidak sama setiap tahun ya, dia berbeza-beza. Jadi apa pun soalan keluar, apa pun konstruk keluar, kita just bersedia dan jawab saja. Baik, kita lihat di sini. Kemahiran berfikir aras tinggi kebat ada 12 soalan untuk kertas 2. Dan dijangka bilangannya akan bertambah dari tahun ke tahun. Okay. Aktiviti kita pada hari ini adalah yang macam biasa. Okay, kita akan melihat soalan-soalan kebat. Okay, kita akan membaca dan memahami serta mencari kata kunci soalan-soalan kebat tersebut dan memahami kehendak soalan. Ini sangat penting. Kalau kita baca tetapi kita tidak faham kehendak soalan, maka kita tidak akan mendapat jawapan dengan tepat. Okay. Dan seterusnya, akhir sekali, seperti biasa kita akan menjawab kuis interaktif melalui Kahoot. Okay. Kita lihat konstruk kebat aplikasi terlebih dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan kebat aplikasi ni? Kalau kita baca di situ, kebolehan kognitif dalam menggunakan prinsip dan generalisasi tentang sesuatu masalah dalam situasi baru. Rumit ayat dia. Cikgu bagi fahamkan di sini benda yang simple. Okey, dia bagi satu situasi dalam kehidupan seharian, okey, dan kita kena bagi cara untuk mengatasi masalah atau situasi tersebut menggunakan konsep sains. Itu kebat aplikasi. Okey. Jadi, bagaimana kita nak menjawab soalan kebat aplikasi ni? Pertama, baca. Baca dan fahamkan situasi yang diberi. Benda ni penting. Kalau kita tak faham situasi, macam mana kita nak cari jalan penyelesaian? Yang kedua, kenal pasti topik. Topik tu penting. Memang cikgu pesan setiap kali bila kita nak menjawab soalan, tak kira soalan kertas 1 atau kertas 2, kenal pasti topik tu penting. Sebab bila kita dapat mengenal pasti topik untuk setiap soalan tu, automatik otak kita, insya-Allah, dia akan recall balik apa yang telah kita pelajari untuk topik tersebut. Dan bila kita dah baca fahamkan situasi, kenal pasti topik, kita juga memahami kehendak soalan. Jadi jangan lupa gariskan kata kunci. Dan kebat aplikasi, kita mencari atau kita memberi cara penyelesaian menggunakan konsep sains, tetapi pastikan ia yang paling sesuai. Okey, lihat contoh-contoh soalan kebat kertas 1. Ini adalah kertas 1 UPSR tahun 2016. Okey. Puan Anis mendapati anak lelakinya seringkali tergelincir di dalam bilik air. Antara yang berikut, yang manakah cara terbaik untuk mengelakkan kejadian itu? Jadi di sini kita lihat kata kuncinya adalah ataupun situasi yang diberi tergelincir di dalam bilik air.
mesti licin kan? Okey. Dan kata tugas dia cara terbaik. Okey. Keyword ataupun kata kunci untuk soalan kebat aplikasi ialah apakah cara terbaik? Apakah cara yang boleh dilakukan? Apakah yang boleh dilakukan? So, dia minta cara untuk selesaikan sesuatu masalah tu, maknanya itu adalah kebat aplikasi. Untuk soalan ini, okey, kita dah fahamkan situasi dan masalah. Asyik duk tergelincir saja di dalam bilik air. Jadi kita tak nak tergelincir, apa kita nak buat? Okey, rasa-rasa apa topik ini? Kalau kita dapatlah. Okey, terus. Topik adalah tentang geseran, sains tahun 6. Mungkin ada yang belum belajar. Okey, mungkin ada yang dah belajar. Okey, melalui online ataupun mungkin di kelas. Okey, topik geseran. Pada yang belum belajar pun, dia tak ada masalah tau. Sebab benda ni ada dalam kehidupan kita. Sains adalah kehidupan. Okey? Jadi benda tergelincir dalam bilik air ni, cikgu rasa ramai yang pernah mengalaminya. So sekarang kita tak nak tergelincir, apa kita nak buat? Kita kena cari jawapan, okey, yang mengandungi kata kunci ataupun yang sesuai lah, yang paling tepat. Okey, kita tengok A. Letakkan tuala di hadapan pintu bilik air. Hadapan pintu bilik air. Masalah yang diberi adalah tergelincir di dalam bilik air. So kalau letak dekat hadapan, dekat dalam bilik air masih licin. So kita buang. Okay, ini kita panggil sebagai teknik mencantas ataupun kita potong. Jawapan yang tidak tepat atau memang salah, memang confirm, kita potong terus. Okay. B. Pasangkan jubin pada lantai bilik air. Semua lantai bilik air ada jubin Okey, kalau tak ada simen dia ada jubin. So kita tahu jubin tu dia masih licin. Kan? Terutamanya kalau kita mandi ada kesan-kesan sabun tu mesti akan tergelincir juga. Okey, jadi kita potong siap-siap. Okey. C. Letakkan alas anti gelincir atas lantai bilik air. Di sini kata kuncinya adalah alas anti gelincir. Benda yang satu lapisan yang kasar tu kita letak dekat atas permukaan lantai. Okey? Mungkin ada yang pernah pasang yang ada dekat rumah dia, okey, mungkin ada yang pernah nampak dekat tandas awam, okey, ada dipasang. Okey, dan D, pakai selipar dalam bilik air. Ni pun memang kita buat kan? Okey. So di sini antara C dengan D yang mana satu yang dapat mengelakkan daripada tergelincir. Inilah kertas 1. Okey, soalan kertas 1. Kadang-kadang soalannya mudah. Tetapi jawapannya dekat-dekat, jawapan yang payah. Di mana kita perlu mempertimbangkan betul-betul, fikir betul-betul, okey, cari jawapan yang paling tepat. So di sini tentang geseran, kita nak tambahkan geseran. Okey. Kenapa mana dia? Antara C dengan D. Okey, siapa jawab C? Siapa jawab D? Okey, kita tengok D. Kalau kita pakai slipper, okey, tapi tapaknya haus. Kita tergelincir tak? Kita tergelincir kan? Okey? Sebab itulah kita kena pertimbangkan alas anti gelincir. Jadi jawapan yang paling tepat adalah C, iaitu letakkan alas anti gelincir di atas lantai bilik air. Okey. Ini terdapat sebagai contoh di dalam buku teks Sains tahun 6. Penggunaan pelapik anti gelincir dapat menambahkan daya geseran pada permukaan lantai yang basah. So, apa-apa contoh di dalam buku teks ni sangat penting sebab tu kamu kena baca dan tengok, kalau boleh ambil contoh-contoh yang ada di dalam buku teks. Okey. Soalan seterusnya adalah soalan UPSR tahun 2019. Sejumlah ikan di dalam tong yang berisi ais akan dihantar dari Terengganu ke Kuala Lumpur. Jauh tu. Apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan ais tersebut tidak mudah cair? Jadi apa kata kunci di sini? Ada ais dalam tong Okey, dalam tong tu ada ikan, lepas tu dia letak ais. Okey, nak hantar ke Terengganu, dari Terengganu ke Kuala Lumpur, jarak perjalanan yang jauh tu. Jadi kita tahu ais tu akan cair. So, kata tugas, apakah yang perlu dilakukan? Dia minta cara juga. Okey, untuk memastikan ais tersebut tidak mudah cair. So di sini situasi dan masalah kita dah faham, kita tak nak bagi ais cair dengan cepat. Okey, so apakah topiknya? Ini juga merupakan satu cabaran untuk kita mengenal pasti topik untuk setiap soalan. Kadang-kadang memang blur, tak tahu apa. Tapi tak apa, kalau dah tak dapat
mencari topik pun, sekurang-kurangnya kamu kena perhatikan jawapan-jawapan tu. Okey, cari yang paling tepat. So, ini sebenarnya adalah topik perubahan keadaan jirim. Okey. Dalam buku teks sains tahun 5, muka surat 154 ada benda ni. Okey? Mungkin ada yang pernah buat, mungkin yang tak pernah buat pun ada. Okey, tetapi tetap kena tahu. Walaupun ini aktiviti sampingan, okey, tapi tetap kena tahu. Okey? Untuk siapa yang pernah buat aiskrim goncang tu kan, okey, yang dia masukkan susu dash lady ke dalam satu bekas, satu plastik, dia letak ais banyak-banyak, lepas tu dia letak garam banyak-banyak, lepas tu dia goncang. Sekejap aja dah jadi ais. Inilah eksperimen dia, lebih kurang macam ni lah. Jadi kita kena tahu fungsi garam di sini. Okey, fungsi garam adalah untuk merendahkan suhu ais. So bila suhu ais berada dalam keadaan rendah, dia akan tetap menjadi ais lah, dia tidak akan cair, melebur. So, topik tentang perubahan keadaan jirim dan kita kena tahu fungsi garam. Mari kita lihat, tengok A. Tuangkan sedikit cuka ke atas ais. Tuangkan cuka. Okey, memang tak ada, buang. B. Taburkan garam ke atas ais. Okey, jangan overconfident. Tunggu dulu, biar dulu kita baca C dengan D untuk mendapatkan jawapan yang paling tepat. C. Pecahkan ais menjadi ketulan-ketulan lebih kecil. Kalau ais tu lebih kecil, okey, kita tahu berdasarkan pengalaman kita, ais tu akan lebih cepat melebur, dia akan lebih cepat cair. Jadi tak sesuai. Buang C. Dan D, masukkan ais ke dalam satu beg plastik. Ais tu duduk dalam tong, ikan ada dalam tong, tiba-tiba nak letak dalam beg plastik pula. Okey, jadi sesuai atau tidak? Tidak sesuai. So kita buang. Maka jawapan, bila kita tahu fungsi garam, maka dapatlah terus jawapannya, taburkan garam ke atas ais. Okey, kita tengok pula contoh-contoh soalan kebat kertas 2. Cikgu tak dapat nak bagi contoh yang banyak sebab masa kita hanya sejam. Okey. Nanti dia overrun, tak cukup masa untuk kita bincang. Okey, kita tengok contoh soalan kebat aplikasi untuk kertas 2. Bagaimana nak menjawab soalan kebat aplikasi macam tadi juga? Yang penting adalah kita baca dan kita fahamkan situasi ataupun masalah. Kenal pasti topik. Okey, dan cari penyelesaian menggunakan konsep sains dan pastikan cara kita itu sesuai dengan situasi yang diberi. Okey, soalan UPSR 2016. Rajah 5.2 menunjukkan gergaji W dan gergaji X. Gergaji W telah digunakan untuk menggergaji papan, sementara gergaji X tidak digunakan. Di sini dia beri rajah. Rajah bukan hiasan semata-mata. Okey, kita perlu perhatikan rajah itu untuk lebih memahami eksperimen ataupun soalan. Gunakan sebaik mungkin rajah yang diberi. Jadi apa yang kita nampak di situ, gergaji W tu cantik, elok aja tak ada apa-apa hitam ke apa benda dekat permukaan dia. Manakala gergaji X, dia tulis dekat situ berkarat. Soalan dia, nyatakan satu cara bagi mengelakkan gergaji X supaya tidak berkarat. So, kita faham tak soalan tu? Okey, kalau kamu faham, maksudnya kamu boleh menjelaskan semula soalan tu nak apa. Okey, tu maknanya kita faham. Okey, so apa dia nak? Macam mana nak bagi gergaji X tak berkarat? Okey, so situasi dan masalah. Dah faham? Situasi, masalah. Okey, topik lah. Apakah topiknya? Garu kepala. Okey. So, di sini tajuk pengaratan, tajuk sains tahun 4. So, apakah yang boleh dilakukan untuk mengelakkan besi daripada berkarat? Ada 4 cara. Okey, pertama kita boleh mengecat. Kedua, menyapu minyak atau grease. Ketiga, kita boleh menyadur dengan logam yang tidak berkarat. Dan yang keempat, kita boleh menyalut dengan plastik. Okey, empat ini memang boleh mencegah pengaratan. Tetapi adakah kesemuanya sesuai untuk digunakan terhadap gergaji? Itu yang dikatakan kena mencari yang paling sesuai. Siapa pilih cat gergaji tersebut? Okey, ada tak yang pilih sapu minyak pada gergaji ataupun sapu grease? Grease tu minyak juga. Okey. Okey, sadur gergaji tersebut. Cikgu pernah jumpa jawapan murid, sadur dengan emas. Okey, kayanya nak sadur gergaji dengan emas. Sesuai ke tidak?
Okey? Atau salut dengan plastik gergaji tu. Okey. Apakah jawapan yang paling sesuai di sini? Tips dia, pilih cara yang sesuai dan untuk kamu menjawab kertas 2, kebolehan kamu membina ayat tu penting. Okey, pastikan kamu gunakan kata kerja sebab dia bila dia minta cara, jadi kita kena bagi tahulah apa yang kita nak kena buat. Okey, gunakan kata kerja sebagai contoh. Okey, letakkan. Okey, letakkan pokok di luar. Okey, sapu lantai. Macam tu. Okey, tolakkan, memakai, menggunakan dan sebagainya. Okey. Alright. So, apakah cara untuk mengelakkan gergaji X supaya tidak berkarat? Jawapan dia yang paling sesuai. Satu-satunya cara yang diterima ialah menyapu minyak ataupun grease pada gergaji. Sapu minyak pada gergaji, sapu grease pada gergaji pun betul. Okey. Kenapa kita tidak menerima jawapan menyalut dengan mengecat? Memang boleh mengelakkan gergaji daripada berkarat. Tetapi sesuai tak? Kita perlukan gergaji yang tajam untuk memotong objek. Okay? Tapi kalau kita salutkan mata gergaji itu dengan cat ataupun dengan timah, emas, ataupun plastik, mata gergaji itu akan jadi tebal dan tumpul. Jadi dia tak sesuai. Tak boleh. Okey. Elakkan memberi jawapan terlalu umum. Macam mana jawapan yang terlalu umum ni? Kita tahu pengeratan besi disebabkan oleh besi itu terdedah kepada air dan udara. Jadi dia pun kata letakkan di tempat yang kering. Macam mana tempat yang kering tu? Kita letak kat atas meja ni pun dalam bilik, dalam suhu persekitaran kita pun memang kita nampak kering. Memang tak nampak air. Okey, tetapi kita jangan lupa dalam persekitaran kita dia ada wap air. Wap air itu boleh terkondensasi menjadi titisan-titisan air yang kecil. Okey, apabila dia kehilangan haba. Sebab tu ada benda yang akan berkarat juga, tapi dia ambil masa yang lebih lama. Okey? Alright. Yang kedua tu, jangan dedahkan gergaji kepada air dan udara. Dia just bagi tahu secara umum. Okey, dia tak bagi tahu macam mana kita tak nak bagi gergaji itu terdedah kepada air dan udara. Jadi jawapan-jawapan yang macam ni kita perlu elakkan kerana tidak akan mendapat markah. Okey. Okey, contoh seterusnya. UPSR tahun 2018. Amir menghadapi masalah untuk membaca tulisan yang sangat kecil pada kertas iklan. Antara berikut, cara yang manakah boleh digunakan supaya tulisan itu dapat dilihat dengan lebih besar dan jelas? Tandakan right pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. So, cari kata kunci dulu. Dah faham situasi ke belum? Dia ada masalah. Apa masalah dia? Tulisan tu kecil sangat. Okay? Tak boleh nak baca. So, soalan dia ataupun dia minta, kata tugas dia cari cara. Cara nak pastikan tulisan tu, nak bagi tulisan tu lebih besar dan jelas. Dan arahan dia, kita kena tandakan right. Bila tanda right, dia minta tanda right, maknanya kita kena tanda right. Jangan tanda pangkah, jangan tanda bulat, jangan lorekkan. Itu kita kena jawab mengikut kehendak soalan. Okey. So, di sini, apakah topiknya? Apa topik di sini? Macam mana nak bagi tulisan tu besar? Okey, cuba fikirkan semula apa yang pernah kamu belajar. Okey. Pernah nampak situasi ni? Kita guna kanta pembesar. Tapi dalam pilihan jawapan dia tak ada kanta pembesar tau. Okey, rasa-rasa apa topik ni? Okey, ini adalah topik pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Okey, so sekarang menggunakan kepingan plastik lut sinar. Okey, boleh tak kita nampak tulisan? Boleh, betul kerana objek lut sinar dia akan membenarkan semua cahaya melaluinya. Jadi kita akan nampak tulisan, tetapi adakah tulisan itu menjadi lebih besar? Itu kita kena pertimbangkan. Okey, yang kedua, menggunakan botol jernih berisi air. Botol jernih dia macam lut sinar lah tu. Kalau dah jernih, okey, ada air dalam tu. Bukan botol kosong. Dan ketiga, membaca tulisan dari cermin muka. Pernah buat? Pernah. Memang ada nampak tulisan. Tulisan tu terbalik kan? Tapi adakah tulisan itu menjadi lebih besar? Okey, so apakah jawapan di sini? Okey. Siapa pilih kepingan plastik? Okey, siapa pilih guna botol jernih berisi air?
Siapa pilih baca tulisan dari cermin muka? Jawapannya, guna botol jernih berisi air. Cikgu ada contoh di sini. Ni botol jernih. Botol jernih. Okey, ini Luxina. Tak ada air kat sini. So, kamu nampak tangan cikgu, jari cikgu. Okey, kecil ke besar? Okey, bandingkan bila cikgu terbalikkan. Okey, ada air. Okey, nampak tak? Jari cikgu jadi lebih besar tak? Oh, gemuknya jari cikgu. Okey, alright. So, di sini, ini contoh untuk soalan tersebut. Okey, gunakan botol jernih berisi air, kita akan nampak imej akan menjadi lebih besar. Okey, seterusnya kita tengok konstruk kebat analisis. Apa benda analisis ni? Okey, ciri soalan memerlukan calon menganalisis, mengasingkan fakta untuk mengkaji secara mendalam, secara membanding, mengupas dan membuktikan. Ayat paling simple ialah bila soalan tu dia minta ciri atau ciri perbezaan, ataupun dia minta kita, dia akan bagi satu situasi dan dia minta kita cari sebab kenapa jadi macam tu. Okey? Alright. Jadi macam mana kita nak jawab soalan analisis? Macam biasa, baca dan fahamkan situasi. Kena fahamkan situasi untuk membolehkan kita berfikir. Okey? Kebat ni dia berfikir aras tinggi, bukan setakat tahu dan faham saja. Okey? Gariskan kehendak soalan dan kata tugas. Okey, penting fahamkan apa yang soalan itu hendak. Sama ada dia minta ciri. Okey, kalau dia minta ciri, kita bagi ciri. Kalau dia minta bagi ciri perbezaan, maka kita kena bagi ciri perbezaan dan jangan lupa bandingkan. Dan kalau dia minta alasan berdasarkan situasi, pun kena bagilah alasan berdasarkan situasi menggunakan konsep sains. Contoh soalan kebat analisis. Okey, ini adalah soalan UPSR tahun 2017. Simple je soalan dia. Berikan dua ciri perbezaan antara pokok teratai dan pokok paku pakis. Jadi apa yang dia nak? Dua ciri perbezaan. Pokok teratai dengan pokok paku pakis. Dia nak perbezaan. Dia minta dua tau. Dua. Okey. So di sini keyword dia adalah ciri perbezaan. So apa topik ni? Topik simple. Tapi topik simple ni selalunya yang murid-murid lupa. Benda memerlukan kita mengingat, jadi kita kena baca selalu. Okey. Tajuk tahun 3 ciri tumbuhan. So, tips dia, cari ciri perbezaan. Dia minta ciri perbezaan. Jadi bila tahun 3, recall balik, kita dah pernah belajar tentang habitat tumbuhan tersebut. Bunga ke, tak ada bunga ke, ada buah, tak ada buah, okey. Urat daun, jenis batang, jenis akar, tu semua kita boleh guna untuk membezakan ciri. Okey, tengok yang mana berbezalah kan. Okey. Kedua, bila dia minta dua ciri perbezaan, maka jawapan kamu mesti ada dua ayat perbandingan. Okey? Dan satu ayat, satu poin yang berbeza. Kita tak boleh gunakan dua-dua ayat untuk poin yang sama. Okey, so tengok contoh jawapan. Okey, paku pakis hidup di darat, teratai hidup di air. Okey. So jawapan yang pertama ni tentang habitat. Ada perbandingan tak? Ya, ada perbandingan. Okey, walaupun tidak ada perkataan berbanding di situ ataupun manakala di situ, itu adalah perbandingan. Jadi jawapan pertama diterima, dapat 1 markah. Okey, jawapan kedua, paku pakis tidak berbunga manakala teratai berbunga. Adakah isinya berulang, poin yang berulang dengan nombor 1? Tidak. Yang ni dia cakap tentang berbunga dengan tidak berbunga. Ada ayat perbandingan, maka dapatlah 1 lagi markah. So dia dapat markah penuh, 2 markah. Bagaimana dengan jawapan ini? Okey, jawapan pertama, paku pakis hidup di darat. Titik. Jawapan kedua, teratai hidup di air. Titik. Okey. Betul ke salah? Siapa kata dia dapat 2 markah? Okey, siapa kata dapat 1 markah? Siapa kata dapat 0 markah? Okey, dekat sini dia memang memerlukan teknik menjawab dengan betul. Minta ciri perbezaan, maksudnya satu ayat kena ada perbandingan macam tadi. So sekarang memang ayat ni betul. Paku pakis hidup di darat, tetapi tiada perbandingan. Begitu juga dengan teratai, hidup di air, tapi tiada perbandingan tentang paku pakis. 0 markah di sini. Okey. Tidak mengikut kehendak soalan, tidak mengikut syarat. Okey, jawapan kedua. Paku pakis hidup di darat. Ini tentang habitat, titik. Okey, 2, teratai berbunga. Okey, poin yang lain. Tetapi tetap tidak ada perbandingan.
pertandingan, maka jawapan pun tidak akan diterima. Kosong markah. Rugi Okey, soalan UPSR 2019. Ni soalan tahun lepas. Carta palang menunjukkan bacaan indeks pencemaran air di kawasan perairan negeri Y. Okey, lihat carta palang tersebut. Kita kena memahami maklumat yang diberi. So kalau kita ikutkan pemboleh ubah, kita tahu BOM BOM, B-O-M. Okey, B PB indeks pencemaran air, O maklumat dan M adalah PM iaitu tahun. So di sini soalannya, berdasarkan carta palang di atas, pada tahun berapakah terdapat bilangan ikan yang paling banyak? Okey, kalau murid tahun 6 yang pernah mengikuti atau menduduki ujian penilaian kompetensi dan literasi tahun 5 dulu, kalau ingat, bentuk soalan dia macam ni. Tentang sumber air yang paling kurang macam tu kan. Okey, itu adalah bentuk soalan TIMSS dan PISA. Okey, kenapa diadakan ujian tersebut adalah untuk menyediakan kamu, memberikan persediaan kepada kamu untuk menghadapi TIMSS dan PISA semasa kamu berada di tingkatan di sekolah menengah lah, di tingkatan 2. Okey, alright. So kita kena biasakan dalam bentuk soalan yang macam ni. So di sini bilangan ikan paling banyak kita kena kaitkan dengan indeks pencemaran air. Indeks pencemaran air kalau tinggi, maksudnya air itu sangat tercemar. Kalau dah air tercemar, adakah ikan banyak? Bolehkah ikan hidup dekat tempat yang tercemar tu? Okey? So jawapannya tidak kan? Jadi kita kena cari di sini, okey, pada tahun bilakah indeks pencemaran air yang paling rendah, di mana air paling kurang tercemar, so ikan pun banyak boleh membiak dan hidup dengan baik. So, apa jawapan kamu? Kita lihat maklumat indeks pencemaran air yang paling rendah ialah pada tahun 2014, maka itulah jawapannya. Bilangan ikan paling banyak adalah pada tahun 2014. Okey, biasakan diri dengan soalan-soalan yang macam ni. Okey, kita tengok pula konstruk kebat menilai. Menilai. Kamu mesti boleh membuat pertimbangan untuk menentukan kesesuaian, ketepatan, penyelesaian dan sebagainya. Pendek kata nak bagi faham, kebat menilai ni dia bagi pilihan pada kamu. Kamu kena pilih yang mana satu dan kamu kena berikan alasan kenapa kamu pilih jawapan tersebut. Dan alasan kamu tu mestilah berdasarkan situasi. Okey? Dan menggunakan konsep sains. Jadi macam mana nak jawab soalan kebat menilai? Nampak? Okey? Nombor pertama tu, nombor 1 tu tetap baca dan fahamkan situasi. Okey? Kedua, gariskan kehendak soalan dan kata tugas atau kata kunci. 3, kenal pasti topik. Dan 4, pilih dan beri alasan saintifik. Kita tengok contoh soalan UPSR 2019. Rajah 8.2 menunjukkan 2 patung wayang kulit yang diperbuat daripada 2 jenis bahan berbeza. Patung wayang kulit manakah yang patut dipilih supaya bayang-bayang yang dihasilkan lebih jelas? Tandakan right pada jawapan yang betul dalam petak di bawah. Lihat gambar. Okey, dia bagi pilihan kulit haiwan dengan kertas surih. Ada yang kata tak pernah main wayang kulit. Okey? Tetapi, okey, kalau kamu recall balik, masa kamu dalam darjah 2, dia ada satu aktiviti tentang pembentukan bayang-bayang di mana ada aktiviti yang kamu kena buat satu objek yang membentuk bayang-bayang tu. Okey, soalan UPSR adalah apa yang telah kamu belajar. Maknanya memang adalah dalam cakupan konteks kita tu. Okey. So, di sini dia bagi 2 jenis bahan berbeza. Okey. Persoalannya, yang mana kita nak pilih supaya bayang-bayang yang dihasilkan itu lebih jelas. Dan kata tugas tandakan right. So bila dia suruh tanda right, kena tandakan right. Dan ada 1 markah di situ untuk kita tandakan kotak yang betul. Dan beri 1 alasan berdasarkan jawapan kamu di 8 di 1. 1 markah. Okey? Alright. So, apakah topiknya? Cuba kaitkan, cuba recall balik. Ini topik apa ya?
nak bentukkan bayang-bayang tu adalah tentang sifat penembusan cahaya. Okey, kita ada objek lut sinar, lut cahaya dan legap. Okey, so antara tiga-tiga ni kita kena tahu apakah sifat kulit haiwan, apakah sifat kertas surih. Kaitkan dengan penembusan cahaya dan pembentukan bayang-bayang. Tu yang kita panggil sebagai kebat tu sebab kita kena berfikir lebih. Okey? Jadi apakah pilihan kamu? Siapa pilih kulit haiwan? Siapa pilih kertas surih? Okey. Kulit haiwan bersifat legap. Tidak membenarkan semua cahaya menembusinya. Okey. Kertas surih pula bersifat lut cahaya. Dia membenarkan sebahagian saja cahaya menembusinya. Okey. Jadi yang mana akan menghasilkan bayang-bayang yang lebih jelas? Maka jawapannya adalah kulit haiwan. Jika kamu dah menjawab kulit haiwan, maka kamu dah dapat 1 markah. Dan sekarang beri alasan. Kenapa kamu pilih kulit haiwan? So, kita ambil balik topik tadi ni. Biasanya untuk memberi alasan, kita gunakan topik sebagai poin. Itu salah satu tips untuk kita dapat menjawab dengan betul. So, kita tahu kulit haiwan bersifat legap. Jadi, jawapan kulit haiwan legap. Perkataan tu pun dah betul, dah boleh dapat markah. Ataupun, kulit haiwan tidak membenarkan cahaya menembusinya. Titik. Okey? Kenapa tidak perlu banding di sini? Sebab ia berdasarkan pilihan kita di atas. Okey, kalau nak tulis berbanding kertas surih pun tak ada masalah. Okey, janji kena ada poin yang penting tu. Jadi dapatlah 1 markah. Okey, elakkan memberi jawapan kontra, berlawanan yang tidak selari dengan pilihan. Okey, kita akan kehilangan markah di situ. Okey, sekarang ni kita pilih kulit haiwan. Bagi alasan kenapa kita pilih kulit haiwan? Kerana kertas surih lut cahaya. Kerana kertas surih membenarkan sebahagian cahaya menembusnya. Itu yang dikatakan sebagai kontra. Pilih kulit haiwan, cakaplah kenapa kita pilih kulit haiwan. Janganlah kita pilih kulit haiwan, kita cakap pasal kertas surih. Dia macam ni lah. Kenapa kamu makan nasi goreng? Sebab saya suka bersukan. Apa kaitan? Tak ada kaitan kan? So pastikan jawapan kita ada kaitan. Okay? Alright. Soalan UPSR 2018 pun ada. Okey, banyaklah sebenarnya. Tambah-tambah pula kalau soalan UPSR 2019 banyak sangat soalan kebat untuk dibincangkan. Tapi cikgu pilih-pilihlah ikut tahun. Okey, Rajah 3 menunjukkan 2 model rumah. So, lihat rumah tersebut. Okey. Tandakan right pada model rumah yang lebih kuat dan lebih stabil dalam kotak yang disediakan. Berikan 1 alasan bagi pilihan kamu. Kebat menilai, pilih dan bagi alasan. Okey. So sekarang ni tandakan right, rumah yang lebih kuat dan lebih stabil. Okey, bagi alasan. Alright, di sini kamu nampak 1 markah sahaja 1 markah sahaja. Maksudnya kamu right dekat sini belum dapat markah lagi. Jawapan kamu dekat alasan tu kalau betul barulah kamu dapat markah. Okey, jadi kita tengok 2 beza ni. Okey, yang ni rumah kayu, okey ada tiang. Yang ni rumah batu atas tanah tak ada tiang. Okey, topik apa agak-agak? Nampak tu kat situ. Okey, kekuatan dan kestabilan. Dia pegang dua-dua terus tu. Memang trend soalan UPSR sekarang ni dalam kertas 2 dia akan menggabungkan banyak topik. Satu soalan ada pecahan A, B, C, D. Dia boleh gabungkan banyak topik dekat situ. Dia tak fokuskan pada satu topik sahaja. Jadi kita tak boleh nak spot-spot soalan topik apa nak naik, topik apa nak naik. Boleh nak agak-agak tetapi pastikan kamu bersedia untuk semua topik. Okey? Kerana semua topik ada kemungkinan untuk ditanya. Okey, terutamanya soalan yang boleh berkait. Okey, dikaitkan antara satu sama lain topiknya tu. Okey, so kekuatan dan kestabilan pertimbangkan dari segi binaan yang lebih kuat biasanya menggunakan bahan yang kuat iaitu seperti bahan konkrit ataupun batu. Okey, kedua mempunyai bentuk yang melengkung. Jadi dari segi apa yang kita pertimbangkan, kita tengok semula pilihan jawapan yang dia bagi, pilihan rumah yang dia bagi. Seterusnya lebih stabil. Dia nak lebih stabil juga kan? Dari segi ketinggian dan juga luas tapak. So, binaan yang lebih stabil dia biasanya lebih rendah, luas tapaknya lebih besar. Jadi kita tengok apa beza dekat sini antara rumah kayu dengan rumah batu. So, jawapan perhatikan gambar dulu untuk kita menilai dan memilih. Okey. So, jawapan adalah rumah batu tu. Dan kenapa alasan dia? Bila kita tahu objek itu adalah tentang kekuatan dan kestabilan, okay, dia tanya yang mana lebih kuat, lebih stabil, kita jawab tentang faktor dia. Kenapa kamu pilih rumah batu? Kerana
kita tengok rumah batu dia lebih rendah. Kan? Boleh tulislah rumah batu lebih rendah ataupun struktur rendah. Okey. Ataupun kita kata rumah batu gunakan bahan yang kuat. Rumah itu menggunakan batu ataupun konkrit. Okey, so ini ada 2 poin. So, 1 saja poin pun dah cukup untuk mendapat markah. Okey. Akhir sekali, konstruk kebat mencipta merupakan kebat tertinggi sekali. Kamu mesti boleh mencipta sesuatu alat berdasarkan kehendak soalan dan objek-objek yang diberi. Okey, menyatukan kesemua elemen untuk membentuk idea atau struktur yang baharu. Mereka cipta, menggabungkan, merangka dan membina disertai dengan lakaran dan ataupun lukisan. Okey, mencipta dia mesti ada lukisan atau lakaran untuk bagi orang faham apa yang kita nak cipta tu. Okey. So, tips menjawab dia macam biasa juga, baca dan fahamkan kehendak soalan. Okey, gariskan kata kunci jangan lupa. Perhatikan objek-objek yang diberi. Okey, dan kenal pasti fungsi setiap objek tersebut. Okey, dan gunakan semua objek yang diberi itu untuk mencipta alatan yang dikehendaki. So, bila dia minta lakar, maka kita kena lakarlah. Elakkan menambah apa-apa alatan lain ataupun objek lain yang tidak diberi. Okey, tengok contoh Ini satu-satunya soalan kebat mencipta yang pernah diutarakan di dalam UPSR. First and last setakat ini. UPSR tahun 2016. Ada satu soalan, satu markah. Okey, 2017 tak ada, 2018 tak ada, 2019 pun tak ada. So get ready lah. Mana tahu tahun 2020 ada soalan kebat mencipta. Okey, tetapi kalau kita dah menguasai konten, menguasai apa yang kita dah belajar, memahami, okey, kita gunakan semua-semua tu untuk kita mencipta alat ni. Kebat mencipta bukan satu yang susah. Okey, rajah 2.2 menunjukkan beberapa objek yang disediakan untuk satu penyiasatan. Okey, kita ada bikar, botol plastik berisi air dan paku tekan. Perhatikan gambar dan ingat cari apa fungsinya. Apa kita nak buat dengan paku tekan? Apa kita nak buat dengan bikar? Apa kita nak buat dengan botol plastik berisi air? Berdasarkan objek tersebut, cipta satu alat untuk mengukur masa dengan melakarkannya pada ruang di bawah. So di sini, kata tugas adalah cipta satu alat untuk mengukur masa dan lakarkannya. So kalau alat untuk mengukur masa, okey, topik tahun 4 okey, kita tahu guna air, jam, air. Jadi apa nak buat dengan semua-semua ni? Okey, gunakan ruangan yang diberi untuk melakar. Dan ini antara jawapan yang diterima. Okey, tebuk lubang ni untuk dapatkan titisan air keluar. Okey, guna apa? Guna paku tekan. Dan of course kita tadah air tu, okey, supaya air menitik di dalam bikar. Itu kegunaan ketiga-tiga tu. Okey. Nak tebuk di sini boleh, di badan dia, di kepala, di penutup botol dia ataupun di bawah, bahagian bawah dia. Semua boleh dengan syarat kamu lukis titisan air. Kerana itulah fungsi jam titisan air. Air mesti menitis. Okey. Okey, bagaimana pula jawapan begini? Kadang-kadang murid ni dia fikir lebih tau. Okey? Dia kata, macam mana nanti botol tu terapung-apung pula. Macam mana nak pegang dia? Jadi dia pun pergi tambah kaki retort di sini. Ada tak dia bagi kaki retort masa awal? Tak ada kan? So kalau kita tambah, maka kita akan hilang markah sebab pergi tambah alat yang tidak diberi. Okey, yang kedua ni pula, dia gunakan tali untuk ikat. Ada tak dia bagi tali tadi? Tak ada. So, jawapan kita automatik tidak akan diterima. Kita akan kehilangan markah. Okey. Contoh kedua, rajah di bawah menunjukkan beberapa objek yang disediakan untuk satu penyiasatan. Ada pinggan kertas, ada pensel. Berdasarkan objek tersebut, cipta satu alat menggunakan matahari untuk mengukur masa dengan melakarkannya dalam ruang di bawah. Cipta satu alat. Cipta tu adalah kata kunci untuk kebat mencipta. So di sini kita kena guna matahari untuk mengukur masa. Apakah yang boleh digunakan? Okey, jam matahari. So kena guna dua benda ni saja. Apa nak buat? Kita tengok ni. Okey, pinggan ni kita jadikan dia sebagai platform. Okey, kita cucukkan pensel, maka terhasillah bayang-bayang. Bayang-bayang penting dan wajib
lukis. Sebab di situlah kita dapat mengukur masa menggunakan bayang berdasarkan kedudukan matahari. Okey. So, setakat itu perbincangan kita tentang konstruk soalan. Okey, kita akan Kahoot kita akan menjawab soalan kuis. Layari Google dan type www.kahoot.it, okey, dan klik play macam biasa untuk siapa yang dah biasa tu mesti ada yang tertunggu-tunggu. Okey. Kedua, masukkan game pin 1982781. 1982781 dan klik enter. Okey, masukkan nama dan sedia untuk menjawab soalan. Hebat. Okey. Good luck. Satu sembilan lapan dua tujuh lapan satu. Okey. Okey, kita tunggu peserta. Darwisi, Diana, Marsha, Arisa, Akil, Amsha, Sabrina, Siti Farzana, Wafa, SK Paya. Oh, ni setia ni. Okey. Syed Faris, SK Sena, Sharfa. Ni yang menang hari tu SKJ. Okey. Yang lain-lain teruskan usaha macam biasa, kita ada hadiah untuk top 3. Okey. Sampai 150 cepat je ni. Okey, Batrisha, SRKSI, Imtitar. Okey, sedap nama tu. Saya Amirul, welcome back. Dan yang lain-lain, okey dah lebih pula. Okey, alright. Kita mula dengan kiraan 3, 2, 1. Okey. Kuis Sains Hebat. Lambat pula Kahoot ni dia bergantung kepada kelajuan internet. Okey. Kalau internet tu slow, so lambat nak keluar. Okey. Pak Abu tiada gigi. Dia nak makan buah apple. Apakah cara untuk Pak Abu makan buah apple itu? Jangan gelak itu situasi dalam kehidupan seharian ni. Okey? So nak makan buah apple ni soalan UPSR ni tahun 2018 kalau tak silap cikgu tak ada gigi, nak makan buah apple macam mana? Okey, merah, membeli gigi palsu. Kuning, memotong apple itu. Biru, mengisar buah apple itu. Dan hijau, menelan buah apple itu. Telan terus. Okey. So, apa jawapan kamu? Adakah membeli gigi palsu? Atau memotong apple? Atau mengisar buah apple? Atau menelan apple itu? Okey, kita ada 10 saat lagi. Line slow ni. Tapi tak apa, takat yang boleh harap bersabar, jangan marah-marah. Okey. Cikgu pun kena sabar ni. Sebab dia jadi slow sangat ni. Tak run. Okey. Okey, tak apa, bersabar Mungkin ada yang dah habis menjawab. Okey, kita tunggu sekejap. Kita ada 8 soalan 8 soalan.
Macam mana Okey line. Ada. Slow lah. Sekejap Dia slow ni. Buat macam ni. Nak buat connection baru pun tak boleh juga. Okey. Cikgu cuba skip dulu. Tak boleh juga Kadang-kadang pengalaman hidup ni dia mengajar erti kesabaran tau. Inilah yang perlu kesabaran ni. Yang cikgu duk nampak emoji marah-marah tu mesti tak dapat nak masuk ataupun line slow kan. Soalan dia appear lambat kan. Itulah. Tapi tak apa, macam biasa, okey. Kita tak, kalau katakan kita tak sempat untuk run Kahoot ni pun, okey, cikgu akan bagi link pada grup FB cikgu, okey. Untuk kamu menjawab dia ada limit boleh jawab seramai 2,000 orang. Okey, jadi kita boleh buat latihan di situ. Macam mana Kan nak refresh kat sini. Macam mana? Mana? Dia tak boleh join dia kata. Boleh dah. Nak kena refresh Okey, cikgu cuba refresh Takut kalau refresh lagi dia keluar buat baru. Tak apa, try dulu. Tak ada, dia kena ni. Dia kena buat baru. Macam mana ni? Okey, link baru Takut lagi slow juga. Kan? Tu. Kita cuba juga okey untuk link yang baru 4249326. Boleh guna line saya tak? Nak try connect? Nak guna wifi saya. Mana Okey. Ada simbol apa? Tolong je. Nak juga. Okey. Kalau kita nak tu kita kena usaha untuk dapatkan. Okey? Tak keluar ya? Sekejap. Mi Max 3. Mi Max 3. Okey. Alright. Okey, alright. Dengan harapan berjalan lancar. Okey. Kita terima seramai 150 orang. Minta maaf pada siapa yang berjaya join tadi, terpaksa cut connection line tak okey tadi ni. Okey.
Sedia untuk menjawab semula dengan kiraan 3, 2, 1. Start. Kuis sains kebat. Okey. Soalan 1. Pak Abu tiada gigi, dia nak makan buah apel. Apakah cara untuk Pak Abu makan buah apel itu? Merah, membeli gigi palsu. Kuning, memotong apel itu. Biru, mengisar buah apel itu. Dan hijau, menelan apel itu. Ni jenis reda dan pasrah. Okey. So, apakah jawapan kamu? Tak ada jawapan lagi. Sempat ke jawab? Okey, jawapannya adalah mengisar buah apel itu. Okey, teruskan. Kita tengok, cikgu heran juga ni. Dia menunjukkan tiada yang menjawab tetapi okey, Mahfuzah yang first. Okey, tak apa, teruskan. Okey, soalan kedua. Apakah cara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan pagar besi daripada berkarat? Merah, menyadur pagar dengan emas. Kuning, menyalut pagar dengan plastik. Biru, menyapu gris pada pagar. Dan hijau, mengecat pagar itu. So sekarang ni tak nak bagi pagar besi berkarat, apa kita nak buat Okey. Dekat skrin dia kosong jawapan tau. Okey, mungkin lain jugalah ni. Baik, so jawapan adalah mengecat pagar itu. Okey. Tengok siapa yang kat depan. Cikgu rasa macam tak okey je ni. Tapi tak apalah. Okey, kita teruskan juga. Alright. Okey, penggunaan polistirena sebagai bekas makanan tidak digalakkan. Mengapa? Ini adalah soalan kebat analisis. Okay, kenapa bekas polistiren ni kita tak galakkan penggunaan dia? Adakah sebab dia murah, mencemarkan alam, mudah mereput atau membazirkan wang? So, yang mana jawapan kamu? Tu game pin ada kat bawah tu tau. Tapi cikgu pun tak pasti kenapa jadi macam ni. Apalah, technical problem. Okey, so jawapannya adalah kerana mencemarkan alam. Okey, teruskan. Dia line ni. Okey. Apakah ciri perbezaan antara kucing dengan ayam? Ciri perbezaan antara kucing dengan ayam. Okey. Merah, kucing dan ayam berbulu. Okey. Kuning, kucing bertelur, ayam melahirkan anak. Biru, kucing berkaki 4, ayam berkaki 2. Hijau, kucing dan ayam tinggal di darat. Ingat lagi contoh cikgu bagi tadi tu? Okey. So, apakah jawapannya? Okey. Kena ada ayat perbandingan. Kucing berkaki 4, ayam berkaki 2. Okey. Cikgu rasa memang ada problem dengan Kahoot ni. Okey, jawapan tak masuk ni. Tapi tak apa, kita teruskan juga untuk membaca soalan. Okey, kamu ingin bercuti di Korea Selatan. Wah, jalan-jalan. Antara berikut, kenderaan manakah yang akan kamu pilih untuk ke negara itu? Kita tahu Korea Selatan. Okey, tapi sekarang ni COVID-19 memang kita tak boleh ke mana-mana. Sila duduk rumah. Okey, adakah kamu akan memilih kapal terbang merah? Okey, ataupun kereta Ferrari, color kuning tu. Okey, biru basikal. Okey, hijau untuk kereta api. Okey, yang mana kamu pilih untuk ke Korea Selatan? Ini mesti berdasarkan situasi. So, jawapan kita adalah kapal terbang. Jangan ambil Ferrari, mana boleh berenang. Okey, alright. Okey, seterusnya. Okey, rajah menunjukkan telur penyu yang dijual di pasar. Adakah kamu akan membeli telur penyu itu? Mengapa? Soalan kebat menilai macam tu kan? Okey, so telur penyu. Adakah kamu akan membeli telur penyu itu? Ya, kerana rasanya sedap. Okey, kuning, ya, kerana harganya murah. Biru, tidak, kerana tidak sedap. Dan hijau, tidak, kerana penyu diancam kepupusan. Okey, yang mana jawapan kamu?
5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapannya tidak kerana penyu diancam kepupusan. Kita kena mempertimbangkan tentang kehidupan, okey, tentang ancaman kepupusan. Walaupun sedap macam mana pun, tak boleh nak makan. Okey, cipta satu alat untuk mengukur masa menggunakan objek-objek berikut. Okey, ini soalan yang kita dah bincangkan tadi. Jadi yang mana satukah jawapan yang paling tepat? Merah, gambar dia tu. Okey. Yang kuning dia ada banyak titisan. Okey. Biru dia ada letak kaki retort dan hijau dia ada letak benang. Okey. Yang ni cikgu bagi 1 minit ni. Sebab dia adalah kebat mencipta. Okey, sepatutnya kita kena lakar. Tapi sebab dia soalan yang macam ni, so cikgu bagi pilihan jawapan. Okey. Okey, kita ada 10 saat lagi untuk menjawab tu. Okey, so jawapannya ialah yang pertama. Okey. Alright. Terus. Soalan akhir. Cipta satu alat untuk mengukur masa dengan menggunakan 2 objek di dalam rajah. Okey, dia bagi paper plate dengan pensilnya. Kita pun dah bincangkan tadi. So, apakah alat yang kita akan guna untuk mengukur masa ialah jam matahari. Jadi, yang mana satu? Merah, dia lukis jam. Ada jarum jam semua. Okey. Kuning, dia buat ada bayang-bayang. Okey. Biru, tak ada bayang-bayang. Dan hijau, dia buat terbalik. Jadi, apakah jawapan kamu? Okey, so jawapannya yang kuning tu Alright. Ni ada yang cuba jawab dekat Facebook. Okey, so memang tak dapat Okey, cikgu minta maaf banyak-banyak atas kesilapan teknikal. Okey, tahu macam mana Mukris SKJ boleh dapat ni markah tak tahu ni, kosong ni. Tak dapat. Okey, tak apalah. Cikgu akan bagi link Kahoot itu nanti Okey. Minta maaf atas segala kelemahan cikgu. Okey Okey, yang ni kira tak valid sebab markah kita tak nampak markah dia. Baik, akhir kata. Okey, stay at home, duduk rumah, hapuskan COVID-19. Thank you frontliners and Perlis mengaji. Jangan lupa kita jumpa untuk slot seterusnya pada pada 12 hari bulan April kita. Okey, untuk penguasaan fakta sains melalui lagu dan juga teknik menjawab kertas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.